Hai, selamat sejahtera. Saya Kerika Bruslim dan hari ini saya akan menunjukkan cara ataupun teknik balutan luka di kepala, tangan, dan kaki. Antara bahan yang diperlukan ketika teknik ini dijalankan adalah pembalut luka. Dan hari ini saya bersama dengan pembantu saya untuk teknik balutan. Pertama sekali untuk teknik balutan kepala, kita memerlukan kain segitiga ataupun balut segitiga. Kita lipatkan kepada 1 inci. Kemudian kita letakkan di kepala yang tercedera dan meminta mangsa untuk meletakkan 2 jari di hadapan dan dua bucu pembalut tarik ke belakang, silangkan dan tarik ke hadapan, dan seterusnya ikat dengan kemas. Dan ikatkan bagian yang tidak diikat dengan kemas. Teknik untuk balutan luka kepala. Ya, teknik balutan lengan. Kita sekali meminta untuk mangsa untuk angkat tangan. Kemudian kain tersebut masukkan di bawah lengan ke belakang. Lepas itu balut tangan mangsa seperti begini, dan pastikan ujung kain selari dengan tangan. Ikat dengan kemas. Dan pastikan 3 jari mangsa keluar. Lepas itu kemaskan bagian ujung dan masukkan. Teknik balutan lengan siap. Kita pergi kepada teknik balutan tangan. Oke, seterusnya kita beralih kepada balutan lutut atau kaki. Sekarang kain tadi saya sudah balut seperti ini. Kemudian kita akan balut demikian. Salah ini. Seperti ini balut. Dan ikat silang. Demikian teknik balutan kaki. Sekian. Begitulah tadi beberapa teknik balutan kepala, lengan dan tangan, dan juga lutut. Teknik balutan yang betul akan membantu mangsa ataupun pesakit daripada kecederaan yang lebih teruk sebelum pertolongan cemas daripada ambulans ataupun pihak lain sampai. Oleh itu, terima kasih dan sekian. Seterusnya saya akan meneruskan dengan teknik CPR ataupun pertolongan cemas CPR dengan menggunakan kaidah DRCAB, Danger, Response, Chest Compressions, Airway,
dan juga breathing. Untuk yang pertama danger, untuk danger kita harus memerhati keadaan sekeliling mangsa sekiranya ada sebarang tanda-tanda bahaya. Contoh, sekiranya mangsa dalam keadaan terjepit ataupun dihempap oleh objek-objek berat, kita harus mengalihkan objek itu terlebih dahulu dan mengalihkan mangsa ke tempat yang lebih selamat. Untuk respon, kita harus memeriksa tindak balas daripada mangsa dengan menepuk bahu dan bertanya kepada mangsa adakah dia oke atau tidak. Dan seterusnya meminta kepada sesiapa ataupun orang-orang sekeliling untuk menghubungi pihak keselamatan ataupun nomor seperti yang kita tahu 99 untuk meminta bantuan segera. Dan seterusnya kita harus meriksa nadi mangsa yang ada di leher dan juga di pergelangan tangan mangsa. Seterusnya untuk tekanan dada, mangsa harus berbaring di permukaan yang rata dan kedudukan antara leher dan bahu, telapak tangan yang pertama di tengah dada dan satu lagi di atas pergelangan tangan yang pertama, dan tangan sentiasa lurus dan sentiasa semasa melakukan tekanan di dada. Buat tekanan dada dengan kuat, yaitu tidak kurang 5 cm ataupun 2 inci dan tidak melebihi 6 inci ataupun 2,4 cm. Tekanan haruslah dalam 100 hingga 120 per menit, yaitu melakukan 30 kali tekanan untuk membantu mangsa untuk bernafas semula. Dan untuk saluran udara, untuk memudahkan saluran udara, mangsa didongakkan seperti demikian, yaitu head lift chin left, dan angkat dagunya secara perlahan dan tujukan rahang apabila melakukan berlaku kecederaan kepala ataupun leher. Dongakkan dan berikan bantuan. Dan untuk breathing, pernafasan mulut ke mulut, selalunya pernafasan mulut ke mulut, dan jikalau mulut tertutup, lakukan pernafasan mulut ke hidung dengan memicit hidung mangsa apabila memberikan hembusan nafas dari mulut ke mulut. Dan hembusan nafas pertama dan seterusnya. Kenaikan dada harus diperhatikan jika dada naik semasa melakukan hembusan, dan lakukan semula head to chin lift sebelum memberikan hembusan nafas yang kedua. Satu getaran CPR yang lengkap adalah 30 tekanan dan 2 hembusan nafas. Buat sekitar 5 getaran sebelum cek nadi mangsa. Sekian.